Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Moga semua berada di dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta. Baiklah murid-murid, hari ini sebelum kita belajar, Ustazah tanya dulu. Dah bersedia ke untuk belajar? Okey, Alhamdulillah. Dah bersedia untuk belajar. Ingat ya murid-murid, kita belajar daripada mula pukul 2.30 sampai 4.30. Itu adalah masa murid-murid belajar. Ya, kena berdepananlah dengan guru masing-masing ikut subjek masing-masing. Jadi jangan lupa, jangan mengabaikan ya. Okey, baiklah sebelum kita belajar, saya suka kasih ingat, pastikan dah ambil wuduk. Dah ambil wuduk ke? Masya Allah. Kalau belum kena ambil lah ya. Kita kena jagalah. Belajar ilmu ni kena cari keberkatan. Ambil wuduk dulu. Okey, dah sembahyang? Allahu Akbar. Masya Allah. Tahniahlah kepada ibu bapa ya. Sebab menjaga anak-anak. Kena jaga benda-benda ni ya. Kena jaga solat. Insya Allah. Allah jaga kita. Mudah kita belajar. Jadi sebelum belajar, pastikan dah ambil wuduk, pastikan dah sembahyang, pastikanlah juga anak-anak dah makan minum. Sebab habis belajar 4.30 ya. Jadi kasih dia makan dulu. Masya Allah. Baiklah, tajuk kita, murid-murid sekalian, adalah zakat. Apa tajuk kita? Zakat. Sebelum kita terus belajar, murid-murid kena ingat dulu. Kena ingat apa? Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Yang wajib kita buat. Yang wajib kita lakukan. Mengeluarkan zakat. Rukun Islam. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Kena buat. Kamu perasan tak? Apa tu zakat? Nampak tak ada ayah kita bila bulan puasa dia pergi masjid, dia bayar zakat, lepas tu dia bawa ada resit dia. RM7 berapa tu? Dia ikut kadar beras tu kan? Itu zakat lah tu. Itu zakat lah yang ibu bapa kita melaksanakannya. Kena buat zakat ni zaman Abu Bakar ya, setelah kewafatan Rasulullah. Rasulullah wafat, zaman Abu Bakar, ramai orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menentang, memerangi, perang mereka yang tak nak bayar zakat. Kenapa mereka tak nak bayar zakat? Mereka tak faham lah tu. Sebenarnya bila kita keluarkan zakat, harta kita ni bertambah lagi. Kenapa? Sebab kita dah melakukan perintah Allah. Zakat tu wajib. Allah perintah buat. Bila Allah perintah buat, Allah kembalikan semula harta kita tu. Sebab itulah Abu Bakar memerangi mereka yang tak nak bayar zakat. Jadi moga kita tak termasuklah kumpulan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Baiklah, mari kita tengok ya. Terus kepada tajuk zakat. Kita tengok pengertian zakat. Apa dia pengertian zakat? Tengok pengertian zakat. Ustazah baca ya. Ikut sama-sama dalam hati dulu ya. Pengertian zakat. Erti zakat tu boleh kita kata erti. Pada bahasa bersih atau subur. Pada istilah mengeluarkan harta tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mari kita tengok semula pengertian zakat pada bahasa. Dia memang keluar dalam peperiksaan. Jadi anak-anak kena cari jalan untuk hafal ya. Dah dapat hafal, pastikan anak-anak boleh tulis. Jadi cara ni macam mana?
Baca. Kasih lancar dulu. Lepas lancar, kasih tulis. Tulis. Dah dapat, dah tengok. Betul tak yang ditulis dengan muka surat 1 ni? Kalau dah dapat tulis dengan sempurna, Alhamdulillah. Maknanya anak-anak berjaya. Dah dapat markah 100/100. Jadi kena rajin. Balik semula kita tengok dia punya huraian. Zakat pada bahasa bersih atau subur. Apa maksud subur? Bila ibu bapa kita dah mengeluarkan zakat, dah mengeluarkan harta dia, duit dia, sebenarnya Allah akan balas semula. Itu kamu yang kena nampak. Satu lagi yang kamu ini yang kamu kena nampak, subur tu dia bertambah. Subur tu maksudnya bertambah. Kita dah keluarkan duit kita, harta kita, Allah akan tambah balik semula. Mungkin kita tak perasan. Cuba telitikan balik. Kamu akan perasan tu. Okey. Bersih, pengertian zakat pada bahasa bersih atau subur. Ni senang nak ingat. Ingatkan terus bersih atau subur. Pada istilah pula, ni panjang sikit ni mengeluarkan harta tertentu. Maksud harta tertentu, kalau zakat fitrah dengan harta tertentu, dia maksudnya kalau dulu digunakan gandum, beras, kurma, buatin, itu harta tertentu. Tapi sekarang dia dah nilaikan, dia dah tak kasih lagi, tak guna lagi harta tu yang beras, gandum, buatin, buah zaitun, dia tak guna. Dia gunakan duit, dia tukar nilai duit, dia tukarkan nilai beras tu dengan duit. Dia ada sebab-sebab tu lah. Okey, balik semula. Mengeluarkan harta tertentu kepada gulungan tertentu. Maksud gulungan tertentu ni dia ada gulungan fakir miskin. Salah satunya lah yang berhak menerima ni yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Dia ada syarat-syarat dia. Bukan kita... tengoklah nanti kita akan belajar syarat-syarat dia. Balik semula. Zakat pada istilah mengeluarkan harta tertentu kepada gulungan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Kena ingat kena hafal ni apa pada istilah mengeluarkan harta tertentu kepada gulungan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada berapa cerita ni. Cerita pertama, mengeluarkan harta tertentu kepada gulungan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Baca sama-sama murid-murid. Kena baca. Benda ni kena kasih ingat ni. Okay, balik semula. Mengeluarkan harta tertentu kepada gulungan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, cari jalan Cari jalan ni kena hafal. Memang tak ada jalan lain. Kena hafal Baca kasih lancar. Lepas lancar hafalkan. Lepas hafal tulis. Lepas tulis maknanya kamu berjaya lah. Kalau berjaya tulis maknanya kamu berjaya lah. Okey, tengok kedua pula. Ni dalil dalil ayat Quran, dalil zakat. Dalil ni ayat Quran yang menyatakan wajib kita mengeluarkan zakat. Apa dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakatal fitri min Ramadana ala kulli hurrin aw abdin dhakarin aw untha minal muslimin. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tengok dia punya arti dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang sama ada ke atas setiap orang sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan daripada kalangan orang Islam. Jadi ini ayat Quran ya. Ayat Quran kita tak boleh tentang ya murid-murid. Kena ikutlah. Kena ikut. Maksudnya wajib kita mengeluarkan zakat tu pada bulan apa tadi? Bulan Ramadan tu ya. Kamu biasa ni nampak kan? Ayah kamu pergi masjid, jumpa Tok Imam mengeluarkan zakat. Okey, cuba tengok pula muka surat yang ketiga ni. Apa pula dia? Ni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Apa artinya? Ambil sebahagian daripada harta mereka itu yang boleh membersihkan dan yang menyucikan diri mereka dan harta mereka dengan zakat tersebut. Ini ayat Quran ya. Ini ayat Quran. Jadi tanggungjawab kita lah ya. Tanggungjawab kita lah mengeluarkan zakat tu. Dia macam ni ya. Memanglah gaji kita tu sebulan 5,000. Memang gaji kita tu 5,000. Tetapi 5,000 tu bukan untuk kita makan seorang. Dia ada peraturan-peraturan dia. Sebahagian untuk diri kita, sebahagian untuk keluarga kita, sebahagian untuk ibu bapa kita, dan sedikit inilah kita keluarkan zakat. Memang duit kita, tapi sebenarnya Allah melalui kita dan kita agih-agihkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Okey? Baik. Seterusnya kita tengok hukum zakat. Apa hukum zakat? Hukum zakat fardu ain. Fardu ain. Apa hukum zakat? Fardu ain. Apa hukum zakat? Fardu ain. Ni suka keluar periksa ni. Apa hukum zakat? Fardu ain. Kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Apa hukum zakat? Apa hukum zakat? Hukum zakat fardu ain. Apa hukum zakat? Fardu ain. Apa hukum zakat? Fardu ain. Jangan tak ingat ya, nanti keluar periksa. Apa hukum zakat? Fardu ain.
kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syarat dia. Ya, apa contoh cukup syarat-syarat dia? Ya, contohlah gaji dia satu hari RM100. Gaji dia berapa? RM100. Keperluan dia satu hari cuma RM70. Nampak? Keperluan dia satu hari berapa ringgit? RM70. Ini bererti dia ada lebih berapa ringgit? Berapa? Pandai. RM30. Nampak? Satu hari dia ada lebih RM30. Maknanya dia ada lebih kan? Inilah orang yang kena keluarkan zakat. Fardu ain ke atas orang ni. Tetapi berbeza dengan satu orang ni. Duit dia RM100 juga. Satu hari gaji dia RM100 juga. Gaji dia RM100 juga satu hari. Tapi keperluan dia satu hari RM150. Sebab anak dia ramai. Dia tak cukup tu RM100. Maknanya dia perlu satu hari RM150. Maknanya duitnya apa? Tak cukup berapa ringgit? RM50 tak cukup kan? Ketika ini dia tidaklah tak termasuklah kumpulan orang yang mengeluarkan zakat. Kumpulan orang ni tadi yang gaji dia RM100, tapi satu hari dia perlukan duit RM150, dia tak cukup kan RM50 kan? Orang ni tak wajib keluarkan zakat, sebaliknya dia berhak menerima zakat. Baik, Ustazah ulang balik semula. Hukum zakat. Apa hukum zakat? Fardu ain. Apa hukum zakat? Fardu ain. Kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Hafalkan ini. Hafalkan ini. Apa hukum zakat? Fardu ain, fardu ain, fardu ain kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Habis. Kena hafal ya, kena ingat ya. Tadi pengertian zakat, sekarang hukum zakat. Yang seterusnya muka surat 4 bahagian zakat pula. Banyak ni belajar sebab minggu lepas kita tak belajar kan? Ada program baca Yasin kan? Kita tengok. Okey, seterusnya bahagian zakat. Kena ingat. Bahagian zakat. Kena ingat ya. Bahagian zakat terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian zakat. Zakat terbahagi kepada dua. Zakat terbahagi kepada dua. Ingat ya, zakat terbahagi kepada berapa bahagian murid-murid? Jawab, zakat terbahagi kepada berapa? Dua. Bagus. Pertama dipanggil zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Pertama dipanggil zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Ulang sama-sama, zakat terbagi kepada dua. Satu, zakat fitrah. Kedua, zakat harta. Apa dia zakat fitrah? Zakat fitrah ni juga dipanggil zakat badan ya. Kenapa dipanggil zakat badan? Sebab kita bayar zakat fitrah ni masa bulan puasa. Zakat fitrah atau dipanggil juga zakat badan. Tengok dulu. Zakat fitrah, yakni zakat badan, pengertian dia, erti dia, kena hafal ni ya. Zakat fitrah atau dipanggil juga zakat badan, ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan
waktu tertentu, waktu tertentu ke atas setiap mukallaf. Ke atas setiap mukallaf. Dan orang yang di bawah tanggungannya. Kita ulang balik. Pengertian zakat fitrah ni kena hafal. Apa dia zakat fitrah? Zakat fitrah ialah kadar harta tertentu. Kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Nah, panjang ni senang kalau kamu faham. Kena fahamkan dulu. Zakat fitrah, zakat kita keluarkan pada bulan Ramadan ya. Mak kita, ayah kita keluarkan zakat ya. Itulah dipanggil zakat badan ya. Untuk individu ni, untuk diri sendiri ya. Zakat fitrah ialah kadar harta tertentu. Kadar dia ikut harga beras ya. Kalau kita lah di Malaysia ni ikut kadar beras ya. Kalau kita ni sekarang ni harga, tengok beras lah, ikut jenis beras kamu makan. Ada beras orang makan yang RM6 sekilo, ada orang makan beras yang RM7 sekilo. Tapi kalau di masjid dipukul rata je ya. Dipukul rata tu maksudnya diikut standard lah yang dah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa RM7 lebih tu ya. Kadar harta, kadar zakat seorang ni kadar harta tu lah tengok nilai, tengok harga sebab tu lah dia macam negeri ni harga ni, negeri ni harga ni. Jadi itulah kadar harta tertentu harga nilai beras tu harga dia. Kadar harta tertentu, kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Kadar harta tertentu. Apa dia zakat fitrah? Zakat fitrah ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Baca lagi. Zakat fitrah ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Ini kena hafal ni semua ya. Kena tak hafal waktu-waktu je nanti kita akan baca lepas ni. Kita akan jumpa di isi depan waktu-waktu dia kita akan baca setiap mukallaf. Cuba tengok apa maksud mukallaf. Maksud mukallaf Ustazah baca dekat kitab Zainul Talib. Kitab Zainul Talib apa maksud mukallaf? Mukallaf ialah orang yang dituntut supaya melaksanakan orang yang dituntut supaya melaksanakan ajaran agama Islam. Ini Islam perintah ya. Jadi orang yang mukallaf, orang yang beriman kena buat. Itu dinamakan orang mukallaf. Setiap orang mukallaf, orang yang dituntut. Dituntut tu maksudnya disuruh supaya melaksanakan ajaran agama Islam. Ini perintah Allah ya. Kena buat ya. Kena buat. Ini rukun Islam kan. Dan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi tolong hafal ya. Tolong hafal. Baiklah, seterusnya tengok pula syarat wajib zakat fitrah. Ini tadi ni kan, ni maksud dekat sini Syarat dia.
Siapa yang kena buat ni? Syarat wajib zakat fitrah ada 4. Ni kena hafal. Berapa syarat wajib zakat fitrah? Berapa? 4. Kena ingat. Syarat wajib zakat fitrah ada berapa? 4. Syarat wajib zakat fitrah ada berapa? 4. Syarat wajib zakat fitrah ada berapa? 4. Kena ingatkan 4. Pertama apa dia? Islam. Siapa dia? Islam. Jadi orang Islam wajib keluar zakat. Wajib keluar zakat. Orang kafir tak wajib, ya? Orang kafir tak wajib. Kalau dia nak buat, tak dapat apa-apa. Kalau dia nak buat, tak salah. Tapi tak dapat apa-apa, ya. Jadi, yang wajib keluarkan zakat orang Islam. Maksudnya bukan orang kafir. Kedua, merdeka. Wajib mengeluarkan zakat, siapa dia? Merdeka. Macam mana boleh jadi merdeka ni? Begini. Zaman dulu ada hamba. Hamba tu dibeli, ya. Hamba tu dibeli. Mana dapat hamba tu? Lepas berperang, kalau orang kafir kalah, hamba-hamba tu dibeli. Nah, hamba ni lah, bila dibeli, dia berbakti dengan tuan dia. Contoh, 10 tahun dia berbakti dengan tuan dia. Lepas tu tuan dia merdekakan, maksudnya bebaskan dia. Ketika tu dia baru boleh wajib bayar zakat. Sebab dia dah dilepaskan oleh tuan dia dah merdekakan. Asal dia hamba, dia kena bekerja dengan tuan dia 10 tahun. Dia tidak wajib tu keluar zakat sebab dia hamba. Tetapi setelah lepas dia dimerdekakan, maksudnya dibebaskan, maksudnya dah tak kerja lagi dengan tuan dia lah. Sebab dia beli 10,000 dah balik, dah untung dah dia. Dia bebaskan dia. Inilah jadi merdeka ni. Maksudnya ketika tu orang tu yang asal hamba, dia dah merdeka, dia wajib mengeluarkan zakat. Ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan harian. Yang tadi yang Ustazah pernah tadi syarahkan kan? Mempunyai harta melebihi keperluan harian. Apa contoh yang Ustazah sebut tadi kan? Gaji dia RM100. Satu hari gaji dia RM100. Dia perlu duit dia hanya RM70 satu hari. Dia perlu berbelanja, ya. Hanya RM70. Maknanya dia ada apa? Dia ada baki RM30. RM30 tu maknanya dia ni kumpulan yang wajib mengeluarkan zakat lah. Sebab duit dia berlebihan. Jadi nombor 3 ni mempunyai harta melebihi keperluan harian. Boleh kan? Gaji dia 100, dia perlu RM70, maknanya ada baki RM30. Orang ni lah yang dimaksudkan wajib keluarkan zakat fitrah. Yang keempat, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Apa maksud dia orang ni wajib? Hidup pada akhir Ramadan hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Maksudnya begini. Mak lahirkan adik pada 30 Ramadan. Nampak? Hidup pada akhir Ramadan. Lahir, pada waktu asar tadi adik lahir. Tambah lagi adik-beradik kamu, adik yang ke 5 contoh. Jadi, yang inilah maksudnya. Dia hidup pada akhir Ramadan, awal Syawal dia hidup. Maknanya inilah dia. Wajib ayah kamu keluarkan zakat. Nanti kita tengok ada kumpulan afdal bayar zakat, wajib bayar zakat. Ni ada ni masuk kumpulan ni. Kumpulan ni. Bayar zakat tu masa dia ada wajib, ada harus, ada makruh. Dekat sini ni sekarang kita tengok sekarang sekejap lagi Jadi ini syarat wajib zakat fitrah ada berapa? 4. Apa dia? Islam. Apa dia? Islam. Apa dia? Islam. Senang ni nak ingat. Merdeka. Kedua, merdeka. Senang nak ingat. Kedua, merdeka. Ketiga, ni mempunyai harta lebih keperluan harian. Mempunyai harta, dia pun senang nak ingat kalau faham. Mempunyai harta melebihi keperluan harian. Lebih harta dia. Lebih harta. Yang keempat, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Allahu Akbar. Kasih ingat ya anak-anak yang disayangi Allah. Kena ingat kena hafal lah.
Kena hafal. Baca balik-balik. Baca sampai lancar. Baca sampai lancar. Macam seolah-olah tutup buku tu. Tutup buku tu dah boleh sebut. Allahu Akbar. Boleh ya, insya-Allah dapat. Okey, seterusnya yang terakhir. Tengok ya. Bahan dan sukatan. Bahan satu kata. Ni yang bahan dia yang kita kalau dulu orang zakat pakai ni ya. Zakat badan, zakat fitrah ni dulu guna ni. Satu gantang makanan asasi. Satu gantang makanan asasi atau nilai wang. Dulu kan pakai ni. Orang berzakat pakai kurma di Mekah, tin di Mekah, di Arab sana, zaitun di Arab sana, beras di Malaysia. Kita di Malaysia guna beras. Kita tak ada ni ya. Tapi ini adalah benda yang boleh digunakan untuk mengeluarkan zakat ya. Makanan yang mengenyangkan ni Di Malaysia beras, bali, gandum, kekacang, jagung, oat, anggur. Di Malaysia hanya gunakan beras. Zakat fitrah kita gunakan beras. Jadi satu orang satu gantang beras lah tu nak dibayar zakat. Ada 7 ahli keluarga, 7 gantang beras. Inilah bahan-bahan sukatan dia. Ini bahan dia. Jenis-jenis dia yang boleh dikeluarkan zakat. Ini akan keluar periksa apa dia makanan yang boleh dikeluarkan zakat. Kurma, tin, zaitun, bali, gandum, kekacang, jagung, oat, anggur. Kena hafal lah ni kena hafal Di Malaysia kita gunakan beras. Tapi sekarang di Malaysia ayah kita tak mengeluarkan zakat dengan beras, tetapi dia gunakan dengan ni, nilai wang. Dia tukar dengan mata wang tu, satu gantang beras berapa ringgit, tu dia bayar pada imam. Okey, ingat ni kena hafal ni. Okey, last kali. Hukum dan waktu mengeluarkan zakat. Tadi kan kita baca tu yang apa tadi, muka surat keempat tadi hukum dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Bila ketika dia wajib zakat fitrah, bila afdal mengeluarkan zakat fitrah, bila hukum dia harus, bila makruh, bila haram kita mengeluarkan zakat fitrah. Tu zakat fitrah zakat ayah kita buat pada bulan Ramadan, bulan puasa zakat fitrah bulan puasa. Senang nak ingat. Bila wajib, tengok bila wajib, mulai terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Contoh, hari ni 30 Ramadan. Terbenam saja matahari. Ketika inilah dia dihukumkan wajib. Lepas terbenam matahari, ayah berbuka puasa, ayah sembahyang maghrib, lepas tu ayah pergi jumpa imam. Ini ketika ni hukum dia wajib. Akhir bulan Ramadan. Bila pula zakat fitrah tu afdal? Tengok, ini waktu afdal. Ni kena ingat, ni kena hafal ni. Kena hafal Afdal, tulis. Lepas hafal tulis. Afdal selepas solat subuh. Sebelum mengerjakan solat sunat hari raya. Ini kalau ayah nak buat, pesan dengan ayah. Ayah, kalau ayah nak dapat fadilat mengeluarkan zakat paling afdal, ayah kena janjilah dengan imam. Supaya imam tahu ayah nak rebutkan yang paling afdal, kita membayar zakat. Pesan dengan ayah kalau nak rebut lah selepas solat subuh, nanti dah berjanji dengan imam. Eloklah sembahyang kat masjid ketika tu, jadi senang kan. Sembahyang sebab dah janji kan. Lepas solat subuh, bayarlah zakat tu
sebelum solat sunat hari raya. Kena hafal kena kasih ingat Okey, harus pula. Bila harus? Bila harus? Bila harus? Sepanjang bulan Ramadan. Tutup mata, tutup mata. Bila harus? Bila harus? Oh, sepanjang bulan Ramadan. Senang nak ingat Ingat kasih tulis, kasih tulis. Makruh pula, makruh. Makruh tu apa? Allah tak suka lah. Janganlah buat. Janganlah bayar zakat pada ni makruh, tak disukai, tak disukai. Jangan buat, jangan buat. Selepas solat hari raya. Lepas solat hari raya baru ayah nak bayar nak bayar zakat fitrah. Pesan dengan ayah, makruh. Apa tu makruh? Bagi tu ayah, makruh tu Allah tak suka. Janganlah buat. Kasih ingat kod-kod ayah terlupa kan? Nah, kamu kan dah belajar. Itulah gunanya ayah dah pergi hantar sekolah, ilmu dah ada. Kasih ingat ayah. Ayah, kami dah belajar dah. Waktu ni makruh. Janganlah buat. Allah tak suka. Nah, Masya Allah seronok kan? Anak yang boleh bantu keluarga dengan ilmu Okey, seterusnya waktu haram. Nah, haram. Selepas terbenam matahari 1 Syawal. Dah janganlah buat 1 Syawal. Selepas waktu haram selepas terbenam matahari 1 Syawal. Ingat ingat. Keluar periksa ni, ingat kan. Bila haram waktu ayah mengeluarkan zakat selepas terbenam matahari 1 Syawal. Allahu Akbar. Anak-anak, hafal semua pelajaran. Hafal ingatkan, baca. Jangan sekali. Baca 3 kali. Tak dapat 3 kali, 7 kali. Tak dapat. Baca 21 kali. Ulang 21 kali. Haram. Selepas terbenam matahari 1 Syawal. Ulang. InsyaAllah berkat wudu. Berkat anak jaga solat. Berkat anak-anak jaga solat. InsyaAllah ilmu ni akan dapat. Dia cepat dapat tu sebab Rasulullah diajar terus dapat. Satu lagi Rasulullah kan masa Jibril datang, dia baca, dia tak pandai. Aku tak pandai. Jadi macam ni maksud Ustazah, baca sekali tak dapat, ulanglah 3 kali. Tak dapat, ulang 7 kali. Tak dapat, ulanglah 21 kali. InsyaAllah, jika kamu nakkan ilmu ni dapat, sebab ilmu ni kena dihafal. Jadi insyaAllah tolong hafal pelajaran. Allahu Akbar.